Kita intro dulu. Pagi ini, saya ingin meluangkan sedikit masa saya untuk menjawab kenyataan yang telah dikeluarkan oleh manusia yang paling popular dekat Malaysia pada ketika ini, iaitu Nick Allen Zurina, Nick Abdul Rashid. Saya tak peduli dia siapa. Saya tak peduli dia tu lawyer ke apa ke. Kalau dia keluarkan kenyataan yang tak cerdik, maka saya akan tetap berada dekat sini untuk mencerdikkan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam saya katakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin membalas salah satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Nick Allen Zurina yang ada kaitan dengan agama Islam. Dan ianya bukanlah berkaitan dengan enakmen jenayah syariah Kelantan seperti mana yang telah berlaku pada baru-baru ini. Yang itu saya tolak tepilah. Saya nak jawab kenyataan beliau seperti mana yang telah tertera dalam podcast ini. Because dalam Quran tak ada pun kalau you tak pergi sembahyang Jumaat, you kena denda ke, sebat ke, itu tak ada dalam Quran. Itu semua adalah because you tak puasa ke, you tak sembahyang ke. So you don't agree with those kind of Sharia laws? No, you have the Sharia laws, but why punish orang yang there's no such thing as forced belief. Minta maaf tuan-tuan dan puan sekalian, video itu saya cuba dapat sekerat itu saja. Saya tak dapat sepenuhnya. Tetapi saya rasa walaupun sekerat itu saja videonya, saya rasa kita semua boleh faham dah apakah konteks perbincangan mereka dalam podcast tersebut. Dan saya tak tahu podcast ini baru ke, lama ke, apa ke, lantak pi. Sebab kenyataan itu saya rasa tak ada siapa balas lagi, saya nampak. Jadi saya kena buat satu tanggungjawab saya untuk membalas kenyataan Nick Allen itu. Sebelum itu tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita pergi lebih lanjut dengan topik kita ini, saya dapati ada sebilangan anak-anak papa yang dok mainkan Nick Allen ini merupakan ahli muafakat nasional. Pertamanya, muafakat nasional yang dimaksudkan itu bukanlah muafakat nasional PAS dan UMNO. Sebaliknya, muafakat nasional yang dimaksudkan ini ialah satu NGO yang diketuai oleh Tan Sri Anwar Musa. Dan difahamkan Tan Sri Anwar telah menjemput Nick Allen untuk menjadi ahli NGO tersebut dan beliau terima. Tapi yang paling penting dekat sini tuan-tuan sekalian, saya tak peduli Nick Allen itu ahli muafakat nasional ke, ahli PAS ke, sesiapa pun, kalau dia keluarkan kenyataan yang tak cerdik, saya akan sekolahkan dia. Saya tak taksub pada mana-mana parti, saya tak taksub pada mana-mana pemimpin, dan yang paling penting sekali, saya tidak taksub kepada kawan-kawan. Siapa buat salah, saya akan tegur, saya akan sekolahkan. I don't care who you are. Balik pada isu kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam podcast tersebut, Nick Allen ada sebut beberapa perkara. Yang pertamanya, dia tidak setuju sekiranya kalau orang yang tak solat Jumaat, yang tak puasa, mereka ini didenda dan dikenakan hukuman. Kerana bagi Nick Allen, kita tidak mahu ada satu paksaan dalam kepercayaan, paksaan dalam agama. Boleh faham benda tu Di sini kita akan cuba jawab satu persatu dan kita akan mulakan dengan benda yang paling besar. Dan saya juga akan cuba sedaya upaya untuk menjawab tanpa menggunakan dalil. Sebab saya tahu Nick Allen ini bukan orang yang akan terima hujah dalil. Dalil-dalil ni tak pakai. Sebab kalau dia pakai dalil-dalil, dia tidak akan mencabar 18 enakmen jenayah syariah Kelantan itu. Dia tak akan cabar benda tu. Tetapi oleh kerana dia ni seorang lawyer yang tanpa fokus kepada undang-undang dan perundangan, maka saya akan cuba jawab daripada segi itu. Pertamanya, benda paling besar. Dia tidak mahu, orang kata apa, pemaksaan dalam beragama, pemaksaan dalam kepercayaan. Sebab dia kata kalau kita hukum orang itu tak solat Jumaat, hukum orang itu tak puasa sebagainya, benda itu macam satu paksaan dalam kepercayaan, paksaan dalam beragama dan sebagainya. Pertamanya, wahai Nick Allen, sekarang ini tidak timbul soal paksaan. Sebab mana-mana tempat yang kita pergi pun, dia ada undang-undang. Saya ambil contoh mudahlah. Anda mungkin ada law firm ataupun mungkin anda bekerja dengan law firm mana-mana. Dalam law firm anda itu, ada atau tidak terdapat undang-undang dan juga peraturan law firm itu sendiri. Sebagai contohnya, datang kerja pukul berapa, balik pukul berapa, cuti boleh ambil macam mana, dress code kerja macam mana dan macam-macam lagi. Ada ataupun tidak. Kalau ada, kenapa Nick Allen kena ikuti segala undang-undang law firm tersebut? Kenapa Nick Allen kena patuh semua peraturan yang telah digariskan oleh law firm itu? Sebab Nick Allen telah berada dalam law firm itu sebagai ahli, sebagai pekerja atau mungkin sebagai salah seorang share partner apa-apa ke, maka dia kena ikut undang-undang law firm tersebut, tidak ada kompromi. Undang-undang is undang-undang. Betul atau tidak? Ataupun contoh lain, Nick Allen seorang peguam. Dia akan selalu datang ke mahkamah untuk menghadiri perbicaraan, sama ada sebagai peguam atau sebagai pemerhati, wallahu a'lam bissawab. Tetapi dalam mahkamah ada dress code. Ada pakaian yang boleh dipakai, ada pakaian yang tak boleh dipakai. Jadi boleh ataupun tidak Nick Allen contohnya pergi ke mahkamah untuk menjadi peguam kepada seorang tertuduh, katakan dia pergi ke mahkamah dengan memakai seluar pendek.
memakai singlet ataupun pakai tank top, pakaian yang boleh dikatakan tidak formal dan melanggar undang-undang mahkamah dalam bahagian dress code. Boleh atau tidak? Sudah tentulah tak boleh. Ni Elin kena pergi ke mahkamah, ikut undang-undang mahkamah. Begitu juga dengan agama ni Elin. Agama ini terdiri dengan undang-undang. Bukan Islam sahaja. Setiap agama dekat dunia fana ini pun ada undang-undang mereka yang tersendiri. Seperti mana yang telah digariskan sama ada berdasarkan kepada kitab suci mereka ataupun berdasarkan kepada mereka punya sami-sami ataupun mereka punya rahib atau mereka punya padri, tak kisahlah. Macam tu juga Islam. Bezanya Islam ni, undang-undang dia digariskan sepenuhnya oleh Allah SWT berdasarkan pada wahyu dalam Al-Quran. Dan hadis Nabi SAW itu pun tidak akan keluar tanpa wahyu dan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi secara asasnya, Al-Quran dan hadis ini merupakan undang-undang Islam. Tetapi dalam undang-undang Islam ini anda kena faham. Ada 3 benda. Ada hudud, ada qisas dan juga ada takzir. Takzir ini adalah satu perkara di mana benda itu salah di sisi agama tetapi tidak dinyatakan dengan jelas apakah bentuk hukuman yang perlu dikenakan atas kesalahan-kesalahan yang tertentu itu. Sebagai contohnya, meninggalkan solat Jumaat dengan sengaja merupakan dosa besar di sisi Islam. Ada dalil. Meninggalkan puasa dengan sengaja merupakan dosa besar di sisi Islam. Ada dalil, masuk neraka. Tidak bayar zakat, buka aurat, tak tutup aurat. Semua yang benar-benar digariskan dalam agama ini kan ada dalilnya. Tetapi dalil tersebut tidak menyatakan dengan jelas apakah hukuman yang dikenakan kepada orang yang tidak solat Jumaat sebagai contohnya. Ataupun tidak ada dalil yang jelas nak menunjukkan apakah hukuman yang perlu dikenakan ke atas orang yang tidak berpuasa. Sedangkan mereka ini kena dihukum sebab mereka ini telah melakukan dosa besar di sisi Allah Ta'ala. Itu asas undang-undang syariah. Benda yang dosa, benda yang maksiat, benda yang tidak bagus di sisi agama kena dihukum. Dan macam saya katakan tadi, ada di antara undang-undang ini yang tidak jelas dalilnya tentang bagaimana nak hukum, maka ini terpulang kepada kaedah takzir. Takzir ini adalah ketetapan yang telah diberikan oleh pemerintah. Pemerintah ini yang akan menggariskan, okay fine, untuk undang-undang ini, siapa tak solat Jumaat, apakah hukuman dia? Kalau siapa tak puasa, apakah hukuman dia? Itu undang-undang takzir. Mereka yang gariskan berdasarkan kepada keperluan untuk menghukum mereka yang melakukan kemaksiatan terhadap agama Islam. Kena faham benda itu. Itu asas. Takkan anda sebagai seorang peguam, anda tak faham asas ini. Jadi dengan segala benda itu, saya nak balik pada kenyataan anda yang anda tak setuju. Orang yang tak solat Jumaat dikenakan hukuman, orang yang tak puasa dikenakan hukuman dan sebagainya. Kalau anda kata macam itu, nampak sangat anda tidak faham undang-undang. Sebab undang-undang macam saya katakan tadi adalah untuk menghukum mereka yang telah melakukan kesalahan. Jadi kesalahan ini mestilah dihukum dan memandangkan kesalahan tidak solat Jumaat, tak puasa sebagainya, tidak ada dalil jelas tentang bagaimanakah hendak dihukum, maka kita kena guna kaedah takzir ditentukan oleh pemerintah ataupun hakim. Dalam kes ini, untuk mahkamah syariah sebagai contohnya, ada had hukuman yang boleh dikenakan oleh mahkamah-mahkamah syariah berdasarkan kepada peruntukan Akta 355. Jadi para pemerintah akan menggariskan enactment-enactment yang sesuai, hukuman yang sesuai berdasarkan kepada garis panduan Akta 355 itu. Itu pencuk kuasa dia. Jadi anda tak boleh kata yang anda tak setuju pemaksaan dalam kepercayaan. Sebab apa saja benda kat dunia ini, wa ima anda pergi dekat tandas awam sekalipun, ada undang-undangnya. Tak boleh kencing mencangkung dekat toilet duduk. Tak boleh kencing merata-rata. Kena kencing dalam lubang jamban. Jangan buang sampah dalam lubang jamban. Jangan conteng dinding. Jangan berak atas lantai. Itu undang-undang dalam jamban. Sedangkan dalam jamban pun ada undang-undang. Apatah lagi agama. Jadi kepada Nick Elin, macam saya katakan, saya cuba untuk elak daripada menggunakan dalil secara sepenuhnya bagi menjawab kenyataan anda. Sebab saya tahu anda tak nak terima dalil. Anda cuma mahu terima penjelasan yang logik dari segi perundangan. Jadi berdasarkan pada asas perundangan ini, maka saya mengatakan bahawa kenyataan anda yang kata tak setuju orang tak solat Jumaat didenda, orang yang tak puasa dihukum dan sebagainya kerana tak mahu ada pelaksanaan religius ini, maka kenyataan anda itu adalah sangat-sangat tersasar dan menampakkan anda begitu dangkal dalam memahami asas perundangan, terutamanya perundangan syariah Islam. Dan saya nasihatkan anda,
sepandai mana pun anda, belajar baliklah pasal undang-undang Islam. Belajarlah pasal fiqh dan sebagainya. Tetapi kalau anda memang dah belajar semua itu dan anda tetap menyatakan perkara itu, nampak sangat ilmu itu tidak menjadi berkat buat anda. Tetapi ilmu itu merupakan satu istidraj buat anda, di mana ilmu itu menyebabkan anda lebih jauh daripada Allah SWT. Bukan saya tuduh, tetapi itulah yang telah digariskan oleh ulama zaman berzaman. Anda tak nak dengar cakap saya? Suka hati anda, jangan sampai satu hari nanti orang-orang Kelantan datang hadap muka anda dan tanyakan soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?